Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf wal alim al-alamah al-arif ar-rabbani maulana wa qudwatuna Syekh Daud bin Abdullah al-Fatani wa hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali at-Tusi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Risalatut Tauhid dan juga kitab Minhajul Abidin. Moga-moga dengan pengajian ini akan memberikan kefahaman agama kita yang lebih meluas dan mendalam, sehinggalah kita dapat beramal dengan amalan yang sahih, dengan amalan yang benar, sehingga Allah menerima amalan itu dan menerima kita sebagai hamba-Nya dan ditempatkannya di dalam syurga-Nya nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengasas Pusat Kompleks Islam Darul Faizin ini, iaitulah Ustaz Jafri dan seluruh ahli jawatan kuasanya yang terlibat dalam menjayakan sebarang dan segala program yang ada di sini, dan yang amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab kita. Kita baca Risalatut Tauhid dulu, iaitu pada kitab Jawi lama pada muka surat 18, iaitu tajuknya sifat yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi, daripada 20 sifat yang wajib kita mengaji. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya berdiri Allah dengan sendiri, bersendirian, tidak berkehendak kepada tempat berdiri, zat, dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan dia.
maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Allah Ta'ala berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikan dia. Tugasnya Allah Ta'ala itu tegasnya Allah Ta'ala itu terkaya dan tiada berhajat kepada sesuatu sama ada pada perbuatannya atau hukumannya, tetapi Tuhan menjadikan tiap-tiap suatu dan mengadakan undang-undang semuanya untuk faedah dan maslahah yang kembali kepada sekalian makhluk, dan ia menjadikan semata-mata kerana kelebihannya dan belas kasihannya, bukan sekali-kali kerana berhajat kepada faedah. Panjang lagi lah, kita baca takat tu dulu. Baik, sifat yang seterusnya daripada sifat 20, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang kita kena belajar dan fahami, iaitu sifat yang kelima. Nama dia Qiyamuhu Ta'ala binafsihi. Setengah kitab Ta'ala tu dia tak sebut Qiyamuhu binafsihi. Betul juga, tak ada masalah. Qiyamuhu Ta'ala binafsihi boleh, Qiyamuhu binafsihi saja pun boleh. Baik, artinya apa dia? Qiyam, Qaf ya alif mim, Qiyam. Qiyam tu maknanya berdiri. Hu tu nya, berdirinya. Nya siapa sini? Nya Allah. Sebab tu dia tambah Ta'ala tu. Qiyamuhu Ta'ala, berdirinya Allah Ta'ala, bi dengan, nafsi diri, hi nya dengan dirinya. Berdirinya Allah Ta'ala dengan dirinya. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Kalau tengok sini dia tulis begitu, artinya berdiri Allah dengan sendiri. Dalam kurungan dia kata bersendirian. Nak faham macam mana bersendirian ni? Pertama sekali, jangan kita salah faham bahawa makna Allah berdiri itu mula Allah duduk lepas tu Allah berdiri. Bukan yang tu. Walau perkataan tu sama, berdiri, tapi makna bukan berdiri macam kita bangun berdiri ni. Jadi sebelum saya masuk isi penerangan itu, nak kena faham dulu makna Qiyamuhu Ta'ala binafsihi ni. Dia ada dua, dia punya ibarat itu dua. Sebelum nak faham yang dua ibarat ni, faham dulu pada keadaan ataupun dari segi majazi akli, kefahaman akal untuk kita menuntut ilmu, untuk faham belajar ni, kita kena faham bahawa Allah, kita pun dia ada zat dan ada sifat. Ni yang selalu saya ulang banyak kali dalam kuliah-kuliah kita. Ingat, Allah, kita bicara Allah lah. Allah ada zat dan ada sifat. Tetapi jangan salah faham. Jangan kita faham Allah dibahagi dua. Tidak sama sekali. Sebab Allah tak boleh dibahagi-bahagi. Kalau dibahagi-bahagi, syiriklah. Lemahlah Allah sebab Allah ni terbahagi. Tak. Tapi dari sudut ilmu sahaja, dari sudut kefahaman ilmu, kita nak fahamnya Allah itu ada zatnya dan ada sifatnya. Apa itu? Okey? Contohlah, ni contoh aja, contoh. Air sirap sebagai contoh. Air sirap tu manis. Dalam air sirap tu ada air, ada sirap, ada gula. Tapi bila dia campur semua tu, nama dia air sirap. Dan bila dia dah campur, bolehkah kita pisahkan antara air dengan sirap dengan gula? Boleh tak? Tak boleh. Jauh tak nampak muka. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Air tak boleh kita asingkan, sirap tak boleh asingkan, gula tak boleh asingkan. Sebab apa? Sebab dia dah bercampur. Asal dia asing tak? Ni air, ni sirap, ni gula. Kita campur tiga-tiga, jadilah dia air sirap. Lepas tu kita nak pisahkan balik, boleh? Mana boleh. Dia dah campur tu, tak boleh pisah dah. Begitulah juga untuk faham saja. Ini untuk faham. Jangan samakan dengan Tuhan pula. Untuk faham. Allah tu Allah. Tetapi Allah tu ada zatnya dan ada sifatnya. Tapi adakah boleh dipisah-pisahkan? Tak boleh.
Zat dan sifat Allah tu bersekali. Cuma dari sudut ilmu kita nak faham, Allah tu ada zat, ada sifat. Boleh? Macam sirap tadilah. Dari segi ilmu kita faham, dalam air sirap, ada air, ada gula. Boleh tak ni? Boleh faham? Takat ni. Boleh tak? Baik. Makhluk pun gitu juga. Cuma makhluk ulama dia tak nak bagi kita ni nampak sama dengan Tuhan, dia guna perkataan yang lain. Tapi untuk faham, untuk kefahaman kita, sebenarnya maksudnya tu lebih kurang. Kalau pada makhluk ni dinamakan zat tu jirim, sifat tu arak. Okey, saya ulang. Pada makhluk, zat tu dinamakan dia jirim, adapun sifat dinamakan dia arat. Jadi maksudnya begini, Allah ada zat dan sifat, makhluk ada jirim dan arat. Okey, setakat ni kena clear dulu. Dia tak faham yang ni, takkan fahamlah yang lain. Dia begitu. Dia kena faham yang ni betul-betul. Okey, kemudian kita nak, bila dah faham susunan saya buat tadi tu, kita nak faham pula setiap satu tu apa dia. Sekarang makhluk ni kita tolak tepi dulu. Jirim arak ni nanti dulu, itu kita tak bicara. Sebab yang kita nak bicara ni tentang Allah. Allah zat dan sifat tadi. Allah ada zat dan ada sifat. Baik, apa tu zat dan apa tu sifat? Kita nak kena kenal. Zat tinggalkan kejap. Kita nak study sifat dulu. Apa makna sifat? Takrifan sifat, definisi sifat. Sifat ialah sesuatu yang duduk pada zat. Itu takrifan dia. Okey? Saya ulang. Makna sifat ialah sesuatu yang benda ni dia tak boleh berdiri sendiri, melainkan dia mesti berdiri kepada zat. Dia mesti menempel kepada zat. Contoh yang kita boleh buat, kita masuk pula kepada makhluk. Contoh mic ni makhluk. Makhluk apa nama mic ni makhluk. Okey, yang dikatakan jirim ni makhluk, benda makhluk ni. Jirim tu kita samakan nampak macam zat. Ni zat lah, ni zat mic. Sebab tu saya cakap zat dengan jirim tu sama. Arak dengan sifat tu pun sama. Cuma ulama melainkan nama dia supaya membezakan Allah dengan makhluk. Jadi saya nak bagi fahamnya, mic ni zat mic. Zat tu maknanya diri. Adapun sifat mic ni warna hitam. Warna tu sifat. Jadi warna tu dia tak boleh berdiri sendiri. Dia mesti berdiri atas zat. Jadi warna hitam ni dia berdiri di atas mic ni. Maknanya dia menempel di atas mic ni. Mikrofon ni. Faham tak? Faham tak ni? Takut tak faham. Ning. Tauhid gitulah. Lagi apa lagi? Apa-apalah telefon ni lah. Telefon ni zat telefon. Sifat dia warna dia, warna coklat. Lagi apa sifat dia? Sifat dia keras. Keras tu sifat. Keras tu mesti duduk pada telefon ni. Dia tak boleh keras tu duduk sendiri, tak boleh. Ini zat jubah. Zat jubah. Sifat dia warna kelabu. Sifat dia lagi lembut. Lembut tu mesti duduk pada jubah. Dia tak boleh duduk sendiri. Warna kelabu ni mesti duduk pada jubah ni. Dia tak boleh berdiri sendiri. Dia tak boleh terpisah. Dia tak boleh berdiri atas nama dia sendiri, tak boleh. Ada. Contoh jubah putih. Jubah tu zat, putih tu sifat. Jadi orang bila memanggil satu benda ataupun menyebut satu benda, orang tak sebut sifatnya dulu, orang sebut zatnya dulu. Jah hojah, ambil jubah aku dah. Bini pun tanya, jubah yang mana bang? Jubah putih. Betul? Jubah tu zat, putih tu sifat. Tiba-tiba dia ni pelik sikit. Dia sebut sifat dulu, dia tak sebut zat. Jah hojah, ambil putih ya. Putih menatang apa pula suami aku ni buang terbiat ke? Kebetulan pula jiran sebelah janda nama putih. Jadi dia ingat suruh ambil janda. Baling dengan periuk-periuk nasi atas kepala. Ada. Jadi tak sebut sifat, orang sebut zat.
Tapi untuk mengenali zat maka ditakyin, dikhususkan sifat. Macam tadi lah, orang sebut ambil jubah, tapi jubah banyak, mana satu jubah yang mana? Maka sebut sifatnya, iaitu jubah putih. Sama juga ilah tu, la ilaha illallah. Ilah tu, la ilah. Perkataan ilah maknanya Tuhan. Tuhan tu zat. Makna Tuhan ialah ma'budun, yang disembah. Apa sahaja yang disembah oleh makhluk maka dinamakan ia sebagai Tuhan. Tapi Tuhan yang sebenar yang mana? Maka Tuhan yang sebenar mesti ditakyinkan dengan sifatnya. Tuhan yang wujud, yang kidam, yang baqa', siapa dia? Allah. Barulah jelas. Kalau setakat sebut Tuhan tapi tak kenal sifat Tuhan, maka tak tepat Tuhan yang dia sembah. Siapa Tuhan yang dia sembah? Macam tadilah, ambil jubah. Jubah mana? Jubah mana yang sebenarnya yang dihajatkan tu? Tapi bila ditakyinkan dengan putih, maka baru dikhususkan. Jubah inilah jubah putih, jubah lain bukan. Begitu juga. Setakat ilah saja, yang mengaku-ngaku Tuhan saja, tak jelas lagi Tuhan yang mana. Sebab bila sebut Tuhan, banyak sembahan orang sembah. Jesus pun orang sembah. Pokok kayu orang sembah, matahari orang sembah, patung orang sembah. Dan sembahan mana yang tepatnya? Allah, yakni yang bersifat dengan sifat wujud, kidam, baqa'. Kita pun sebut sifat-sifat dia. Itu tujuan sifat, supaya mentahqiqkan yang kita sembah. Lepas tu kata Al-Imam Al-Ghazali, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat yang disembah, tidak sah ibadat yang kita buat melainkan kita sudah kenal siapa yang kita sembah. Semayang, memang semayang, musujud pada siapa? Pada Tuhan lah. Tuhan yang mana? Tuhan yang macam mana kamu faham tu? Dia pun sebut Allah lah. Allah baru sekadar nama. Allah yang macam mana yang kamu kenal? Sebab apa? Sebab orang Kristian pun nak pakai nama Allah juga. Adakah fahamnya Allah macam orang Kristian dengan kamu faham tu sama? Ke lain? Kalau lain, macam mana beza dia? Tu kita kena tahqiq. Kita kena kenal. Nak kenal dengan jalan menuntut ilmu. Baik. Jadi fahamlah, itu makna sifat. Makna sifat, saya ulang sekali, makna sifat sesuatu yang berdiri kepada zat. Dia tak boleh berdiri sendiri. Dia tak boleh dipisahkan. Jubah ni warna kelabu, saya tak boleh keluarkan kelabu ni, nanti jubah ni jadi apa? Tak ada. Dia mesti duduk sini. Dia tak boleh. Sifat tu dia mesti menempel di atas zat, mesti dia duduk dengan zat. Itu makna sifat. Okey? Jelas. Ada pun makna zat, terbalikkan saja makna sifat. Lepas tu saya terang makna sifat dulu. Jadi kalau tadi kita faham makna sifat ialah yang berdiri pada zat, jadi makna zat yang tidak berdiri pada mana-mana apa pun. Jadi zat dia tak memerlukan tempat berdiri. Dia tak perlu, dan dia zat, dia berdiri sendiri lah. Dia tak perlu nak menempel kat mana-mana. Ada pun sifat dia tak boleh, dia wajib menempel di atas zat. Mana-mana zat yang ada lah. Kalau hitam ni menempel di atas zat mic, kerana kelabu menempel di atas jubah ni. Jadi itu sifat. Ada pun zat dia berdiri dengan sendiri. Jubah ni berdiri sendiri, mic ni berdiri sendiri. Itu makna takrifan zat dan sifat. Boleh faham setakat ni? Kenapa saya terang benda ni panjang-panjang? Baru kita faham apa yang dikatakan oleh Tuan Syekh dalam kitab dia. Kita baca tengok. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi itu artinya tidak berkehendak kepada tempat berdiri. Nampak? Ini yang saya maksudkan tadi. Jadi dia kata makna qiyamuhu ta'ala binafsihi ialah tidak berkehendak. Berkehendak maknanya memerlukan.
tidak memerlukan, Allah itu tidak memerlukan kepada tempat berdiri. Tempat berdiri ni maknanya zat. Allah tak memerlukan zat. Sebab tu dalam kurungan ditulis ni tempat berdiri dalam kurungan zat. Sebab zat ni tempat berdiri. Tempat berdiri bagi siapa? Bagi sifat. Sifat mesti berdiri di atas zat. Zat tak memerlukan tempat berdiri sebab dia dah berdiri dengan sendirinya. Faham? Boleh tak? Kan? Tidak berkehendak kepada tempat berdiri Allah Ta'ala itu, yakni maknanya zat. Allah tak memerlukan zat, maksudnya macam tu. Kerana apa? Kerana dia zat. Zat tak memerlukan zat, yang memerlukan zat sifat. Jadi nak maksudnya sini qiyamuhu ta'ala binafsih ini, ulama nak memahamkan kita bahawa Allah itu bukan sifat, tapi Allah itu zat. Dah kenapa kita nak kena faham Allah tu zat? Bila sebut zat maknanya wujud. Benda sesuatu yang dikatakan zat, benda tu mesti ada. Ada tu ada sungguh, boleh nampak dengan mata kepala. Cuma atas izin tak atas izin. Macam roh. Roh kita wujud. Sebab tu roh juga dikatakan zat. Benda yang ada sungguh. Jadi Allah Ta'ala itu ada zatnya, maka Allah Ta'ala itu wujud. Ada pun sifat, dia adalah dia tak disebut sebagai suatu benda yang jelas wujudnya. Dia adalah sebagai satu bentuk keadaan. Benda zat ni benda yang kita boleh pegang dia. Kita boleh pegang dia, contoh macam mic ni, kita boleh pegang, yakin dia ada, ni kita pegang lah. Tapi warna hitam kita boleh pegang tak? Hitam pada mic ni kita boleh pegang tak hitam? Ni saya pegang Ustaz. Kamu bukan pegang hitam, kamu pegang mic. Tapi nak menafikan hitam nampak dengan mata. Macam itulah maknanya sifat. Beza dengan zat. Jadi Allah bukan sifat, Allah zat. Allah bukanlah satu bentuk rasa ada tapi sebenarnya tak ada. Bukan. Hitam ya, nampak dengan mata tapi nak pegang tak dapat. Itu ya, sebab hitam tu sifat. Allah bukan sifat, Allah zat. Allah ada sungguh. Cuma kita tak diizinkan lagi melihatnya. Sampai masa nanti di hari akhirat, Allah izin kita melihat dia, nampak sungguh Allah. Kita akan nampak jika Allah izinkan kita. Sebab itulah tak ada nikmat paling besar melainkan nikmat dapat melihat Tuhan, dapat melihat Allah. Satu yang tak terjangkau di akal. Kerana apa sahaja yang kita lihat setakat ni depan mata kita, semuanya makhluk. Allah bukan makhluk. Jadi macam mana agaknya Allah? Makhluk semua ada saiz, ada besar, ada kecil. Allah tak bersaiz, tak ada kait dengan besar kecil. Habis macam mana agaknya nak melihat Allah tu nanti? Itulah kehebatan yang kita tak mampu nak fikir dengan akal kita. Makhluk ni dia ada berpihak, dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil jihah. Dia ada pihak. Makna pihak ni makna di depan, belakang, kanan, kiri. Contoh macam tuan-tuan ayah ibu yang dirahmati Allah, di depan saya, di belakang saya mimbar, di kanan saya pintu, di kiri saya pintu. Kita berpihakkan dia. Tetapi Allah tidak berpihak. Kerana kalau Allah berpihak, bermakna Allah bertempat. Bila saya kata tuan-tuan, ibu-ibu berada di depan saya, bermakna ibu-ibu bertempat di depan saya. Jadi kita, walaupun kita baca hadis atau ayat Quran, nanti kamu akan dihadapkan di hadapan Allah. Perkataan hadapan tu, jangan kita faham Tuhan bertempat kat sini, kita sini. Kalau faham situ, boleh rosak akidah. Kenapa rosak akidah? Sebab faham macam tu sudah mengatakan Tuhan itu bertempat. Bila Tuhan bertempat, sama akidah dengan puak Wahabi. Wahabi kata Tuhan di langit, bertempatlah tu. Akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah wujud bila makan. Allah ada, tapi tidak dengan bertempat. Mana tidak bertempat? Tidak berpihak, tidak berdepan, tidak berlakang, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tengah. Betul? Mana aku tahu? Itulah Allah. Itulah hebatnya Allah.
Kerana kalau Allah itu bertempat, bermakna Allah memerlukan sesuatu untuk tempat dia berdiri. Perempuan berada di depan saya, maka perempuan berhajat tempat untuk perempuan duduk di depan saya, iaitu simen di situ. Kalau situ tak ada tempat nak duduk macam mana? Maka berhajat pada tempat duduk. Kalau Allah tu kita kata dia bertempat, bermakna Allah memerlukan tempat untuk dia berdiri kat tempat tu, untuk dia duduk kat tempat tu. Mana Allah memerlukan sesuatu. Kalau Allah memerlukan sesuatu, lemahlah Allah, sebab dia pun perlukan sesuatu. Penafian. Sedangkan kita jumpa ayat Quran begitu banyak dalam Quran, antara yang mudah saja, Allahus Samad. Pendek ya ayat. Apa makna dia? Buka dalam kitab tafsir. Nah, setiap sesuatu memerlukan Allah, bukan Allah yang memerlukan sesuatu. Kena faham tu betul-betul. Patutlah ada seorang sahabat saya, dia mengaji Madinah. Ini perhatianlah. Mengaji luar ni tak salah, tapi hati-hati. Hati-hati. Sekarang ni puak-puak Wahabi ni dia dah mula merebak di seluruh tempat. Di tanah Arab sekalipun, di Yaman pun ada juga dia. Lepas tu kena nak mengaji, kena kenal guru yang kita nak menuntut ilmu tu, kita kenal tak betul-betul fikrah ni. Jadi sahabat saya ni masa di Malaysia ni, dia mengaji pondok. Nasib baik dia mengaji pondok enggak? Dia mengaji pondok, jadi dia ada asas. Dia dah mengaji dah kitab-kitab macam ni. Kitab-kitab nipih ni, kitab tauhid, kitab fiqh, kitab tasawuf kat sini. Lepas tu dia sambung pengajiannya di Madinah. Bukan saya kata Madinah tak bagus, apalah tak bagusnya makam Rasulullah hadis itu. Nah, Mekah bukan tak bagus, ada Kaabah situ. Tapi kita semua sedia maklum, yang menguasai Arab Saudi ni puak-puak Wahabi. Dulu Mekah Madinah ni penuh dengan ahli sunnah wal jamaah. Banyak sejarah yang telah dikaburkan oleh puak-puak mereka ni. Dulu sembahyang 4 kali satu waktu, kerana sembahyang berlain-lain imam. Ada dalam kitab, dalam buku-buku sejarah ada sebut. Mula-mula mazhab Imam Syafi'i sembahyang dulu, dia ada tempat-tempat dia. Begitu. Lepas tu adalah bacaan doa, wirid, tahlil, semua ada macam biasa dulu. Lepas tu di Masjidil Haram tu, dekat dinding-dinding dia ada tulisan-tulisan, kata-kata mutiara ulama, hadis-hadis Nabi dan sebagainya ada, dihias-hias. Tapi kebanyakan sekarang telah dipadam oleh puak-puak Saudi ni. Dipadam. Lepas tu banyak tempat sejarah dia dah hilangkan, sehingga kita pergi sana tak ada tujuan lain, semata-mata buat umrah dan membeli belah. Tu je kan. Tapi apa yang kita bawa balik kosong. Bawa balik air zam-zam, bawa balik tasbih mudah putus, bawa balik minyak wangi tak wangi-wangi. Bawa balik itu lah. Tapi bawa balik kefahaman tak ada. Bawa balik ibrah, terkesan di hati macam mana pengorbanan Nabi, tak ada. Mana rumah Nabi pun kita tak tahu kat mana. Tahu-tahu berapa kali pergi Mekah, mana rumah Nabi? Sebab itu kan tempat Nabi mesti ada rumahnya. Mereka dah tukar. Rumah Nabi mereka buat jadi library, perpustakaan. Tanya mutawif, dekat dengan Kaabah ni mana ada perpustakaan? Mutawif tanya nak mana, nak baca buku? Tak ada, nak tengok. Dia pun tunjuk, ada perpustakaan tu kat belah belakang, dekat dengan tempat sa'i sebelah dia. Ada sebuah bangunan kecil. Itulah rumah kelahirannya baginda Nabi SAW. Mereka ubah. Tak? Lepas tu dengar-dengar kata tak tahu betul ke tidak lah. Dengar-dengar kata nak alih makam Rasulullah pula dah. Macam-macam lah mereka ni kan. Pada dekat yang kita pergi kat Mekah Madinah, semua tempat penuh bersejarah. Ada satu, kalau siapa pergi Taif, ada satu masjid namanya Masjid Qub kalau tak silap saya. Masjid tu tapi rupanya tak ada rupa masjid dah. Bangunannya pecah-pecah, bumbung pun dah jatuh, kosong, dibiarkan tepi jalan je dia. Dibiarkan gitu je. Padahal itu antara tempat paling bersejarah, kerana disitulah tempat Nabi terjatuh. Nabi tahan dengan siku dia. Qub tu makna siku. Nabi tahan dengan siku dia kerana nak menyelamatkan diri daripada balingan batu daripada puak-puak di kota Taif masa menolak dakwah Nabi. Di situ tempat sejarah, tapi dibiarkan oleh puak-puak Arab Saudi ni
sehingga tak nampak situlah tempat barakah Nabi pernah duduk di situ. Kita pun tak tahu. Akhirnya sebab itulah bila kita tak dapat ambil barakah Rasulullah, barakah sahabat, sehinggalah kita pergi umrah berkali-kali pun tak membawa balik barakah. Yang kita bawa balik, tadilah saya cakap, keseronokan membeli belah sahaja. Nak bawa balik tunjuk cerik dari Mekah ni, padahal made in China. Tapi dia kata beli kat Mekah ni, padahal kilangnya Cina. Buat balik tu, sebab tu tak ada kesan. Yang kita nak ialah keberkatan, barakah, tempat-tempat bersejarah. Kadang ada tempat yang pernah Nabi duduk situ. Kita nak ambil berkat situlah. Sebab bila tempat Nabi duduk, mana tempat tu mulia. Nabi ni segala-galanya mulia. Apa saja kait dengan mulia. Nabi berjalan mulia. Tak? Ada masa saya semayang di depan Kaabah dulu, saya bentang ridak ni. Kita biasa kat sini begitulah, bentang ridak. Jadi saya tengok orang sebelah dia tak ada apa-apa alas, saya buka besar. Konon-konon ni nak buat baik lah, nak bagi kat dia juga supaya dia bolehlah sujud atas ridak saya sama. Saya pun boleh tompang pahala. Tiba-tiba sampai nak sujud, dia selaknya kain ridak saya tu. Dia tak nak sujud atas kain saya. Tu kau hasam sungguh mamak sebelah. Tak apa, habis-habis semayang saya tanya kenapa. Dia buat macam tu. Dia kata dia nak ambil barakah. Kalau saya tutup dengan kain, dia tak dapat cium ni kesan-kesan tapak kaki. Kalau tak dapat kesan tapak kaki Rasulullah, kesan tapak kaki sahabat. Kalau tak dapat kesan tapak kaki sahabat, kesan tapak kaki alim ulama yang lalu sini. Kalau tak itu pun kesan tapak kaki segala orang muslimin dan muslimat yang mengerjakan umrah tawaf di Kaabah. Aku nak ambil berkat kesan tapak kaki mereka. Betul juga. Lepas tu bila semayang depan Kaabah, saya tak bentang dah lah ridak ni. Sebab nak ambil yang tu juga. Sini tak apalah. Tapak kaki siapa lalu sini belum tentu lagi dah. Tapi kalau tapak kaki Ustaz Jafri tak apalah. Sebab takut orang lain mana tahu kan. Gitu. Baik. Jadi fahamlah. Jadi itulah maknanya zat. Jadi Allah itu nak sebut sini, makna tidak berkendak kepada tempat berdiri zat tu nak mengatakan Allah itu zat bukan sifat. Sebab dulu-dulu kala ada orang dia mengatakan Tuhan tu sebenarnya sifat sahaja. Tak payah kata dulu, sekarang pun ada. Dia kata sebenarnya Allah tu tak ada. Dia kata Allah tu diri kita lah. Ada yang cakap macam tu. Merasakan diri kita ni bila kita buat baik, kita hormat orang apa semua, sebenarnya Allah lah tu masuk dalam diri kita. Tu dia kata kita bersatu dengan Tuhan. Jadi sebenarnya kita lah Tuhan. Pahaman macam ni yang sesat ni. Sebab dia merasakan Allah tu macam sifat saja. Sifat ketuhanan. Allah bukan semata-mata memiliki sifat ketuhanan, tapi Allah tu memang Tuhan. Dia ada zatnya, ada dirinya. Cuma kita tak diizinkan lagi melihat dirinya. Esok Allah bukakan hijab, kita dapat melihat Allah. Tak tahu nak kata apa dah waktu tu. Sebab tu ada dalam satu hadis yang sangat panjang. Saya tak hafal lah Arab dia, tapi panjang hadis tu, menceritakan tentang orang beriman diizinkan Allah dapat melihat Allah. Melihat, sungguh-sungguh melihat macam mana kita melihat hari ini. Mula-mula Allah akan keluarkan segala sembahan-sembahan manusia. Tak kiralah apa pun. Manusia sembah matahari, keluar matahari. Orang beriman akan jawab, ini bukan Tuhan. Keluar patung dewa, ini bukan Tuhan. Keluar pokok, ini bukan Tuhan. Macam-macam lah keluar. Semua kata, ni bukan Tuhan, ni bukan Tuhan, ni bukan Tuhan. Sampailah akhirnya, dalam hadis kata begini, Allah menyingkapkan sedikit dirinya. Sedikit saja. Allah menyingkapkan dirinya sedikit, serta-merta orang beriman terus sujud, tak angkat-angkat kepala. Tak sempat nak kata apa-apa, terus sujud. Kalau tadi yang naik matahari, naik apa semua orang beriman jawab, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Bila Allah singkap saja diri dia, sujud terus. Sebab apa jadi begitu? Sebab orang beriman itulah orang yang mengenal Tuhan. Macam mana dia kenal Tuhan sedang dia tak pernah tengok? Macam mana dia tahu tu Tuhan? Tu menjadi persoalan. Itulah tujuan dia, kita mengaji ni kenal makhluk. Dengan mengenal makhluk, maka kita kenal Tuhan. Kita belajar hitam, kita akan kenal putih.
Kita belajar lawannya, kita kenal lawannya. Kita belajar sifat kelakian, baru kita tahu sifat keperempuanan. Nah, sebab dia berlawan balik saja. Sebab tu Allah sebut laisa kamislihi syai' mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tak sama dengan makhluk. Jadi kita kenal makhluk, apa saja yang bukan makhluk itulah Allah. Selagi mana dia ada sifat-sifat makhluk, tu bukan Allah. Kerana Allah tak ada sifat makhluk. Kerana Allah bukan makhluk. Jadi yang dia orang beriman ketika tu boleh kenal itu Allah, kerana yang naik semua nampak sifat makhluknya. Ni nampak sifat makhluk. Tiba-tiba yang keluar tu tak ada ciri-ciri makhluk, tak ada sifat-sifat makhluk, maka kenal sangat, inilah yang dinamakan sebagai Tuhan Allah. Sujud. Begitu juga kita mengenal Rasulullah. Kan? Ada orang petikai bila ada alim-alim ulama yang menceritakan mereka bermimpi jumpa Nabi. Ada, saya baca komen-komen bawah, dia kata pandai sangatlah ulama ni. Mana dia kenal Nabi, dia pernah tengok ke muka Nabi, jadi mana dia nak tahu dalam mimpi tu Nabi. Tu orang kata bodoh kan, marah. Nah, kita belajar sifat Nabi. Nabi punya sifat tak sama macam kita punya sifat. Betul kita baik, tapi bukan selamanya baik. Kadang-kadang jahat juga. Nabi selamanya baik. Situ saja sudah beza. Betul Nabi makan, kita pun makan, tapi kita makan banyak. Tamak pula tu, nak yang sedap-sedap aja. Nabi tak. Nabi makan atas ibadah, bukan banyak. Tiba-tiba yang datang dalam mimpi tu, orang begini makan. Nabi kot ni, tu bukan Nabi, tu YB. Ada. Situlah ulama dia boleh kenal. Ini sifat apa gini, tamak lah apa. Ni bukan Nabi. Nabi tak begitu. Itu sebab tu boleh kenal mana. Sebab itulah orang boleh kenal mana mutiara, mana emas, mana besi buruk. Ini boleh kenal. Sebab apa? Dengan pemahaman. Begitulah. Jadi nak fahamnya, makna tidak berkendak kepada tempat berdiri itu nak menyatakan bahawa Allah bukan sifat, tapi Allah itu zat. Makna Allah tu dirinya ada. Dan kemudian lagi makna qiyamuhu ta'ala binafsihi ini, ibarahnya yang kedua untuk mentahqiqkan lagi, artinya dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan dia. Lagi makna berdiri sendiri tu, pertama makna berdiri sendiri nak mengatakan bahawa Allah bukan sifat, sebab yang berdiri, yang memerlukan tempat berdiri ini sifat. Bila Allah tak memerlukan tempat berdiri, itu maknanya zat. Allah itu zat, itu yang pertama. Yang kedua, nak menyatakan bahawa Allah tiada berkehendak. Kita faham kan, berkehendak ni maknanya memerlukan. Allah tidak memerlukan kepada yang menjadikan dia. Dia siapa? Allah. Allah tak perlu siapa-siapa untuk jadikan dirinya sendiri. Dirinya Allah. Tak memerlukan apa-apa tu, termasuk dirinya sendiri juga. Faham tak? Jangan kita kata lagi kita faham macam ni, fahaman yang salah lah. Tak ada siapa jadikan Allah, tapi Allah lah yang jadikan diri Allah sendiri. Situ pun salah. Kalau Allah jadikan dirinya sendiri, makna Allah tu dijadikan oleh dirinya sendiri. Sedangkan makna perkataan dijadikan itu makhluk. Makna makhluk ialah dicipta. Allah bukan dicipta. Jadi kata Allah jadikan diri sendiri pun masih lagi salah, kata ulama. Jadi jangan kata begitu. Jadi macam mana Allah jadi? Allah jadi dengan sendirinya lah, bukan dengan dia jadikan dirinya sendiri, tapi dengan memang itulah diri Allah. Allah tak memerlukan siapa-siapa untuk jadikan dia. Dia memang ada, dan sebelum semuanya ada. Ada. Cukup sekadar tu keimanan kita. Benda ni berlaku di zaman Nabi. Nabi ajar sahabat beginilah tentang akidah, tentang tauhid. Tiba-tiba sahabat ni balik ke rumah, setan kacau dia. Sebab tu dalam majlis ilmu, walaupun majlis ni ada keberkatannya, tapi dalam masa yang sama setannya pun ada juga. Lepas tu kadang-kadang bila kita nak mengaji je, kadang-kadang jadi lemah. Betul tak? Ustaz belum sampai tadi rancak sembang. Contoh, bukan sini, tempat lain. Bila ustaz Assalamualaikum, gini kepala.
Bila ustaz kata wabillahi taufik, dia pun naik taufik. Oh, dah habis dah taufik kata. Kan? Lepas tu tok guru saya kata, doa untuk mengelak mengantuk dalam kuliah ialah wabillahi taufik wal hidayah. Bila dengar je dua perkataan tu, mesti dia jadi segar. Oh, nak habis dah. Rupa-rupanya tak habis lagi. Kan? Ada. Memang jadi lemah. Sebab apa? Ada setannya. Setan ada tu. Duduk belakang tu. Jangan tengok. Jangan pandang belakang. Banyak. Dan setan ni dia mengaji. Tak payah kata dia mengaji. Dia pun dah pernah duduk di alam sana dah. Dia halau je ke bumi ni. Jadi bila sahabat ni mengaji dengan Rasulullah, sahabat ni balik ke rumah. Setan tu ikut juga. Setan tu pun racun sahabat ni. Dia bisik ke telinga sahabat ni, dia kata, betul lah, Allah jadikan kamu. Tapi aku nak tanya kamu, Allah tu siapa bagi jadi? Dia pun fikir, betul juga. Aku ni Allah cipta aku, Allah jadikan aku. Allah tu macam mana pula dia boleh jadi? Siapa jadikan dia? Tak boleh tidur malam dia mikirkan benda ni. Sampailah esok siang ni bertemu dengan Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, bukanlah aku nak sangkal, tetapi dalam benak fikiranku menyatakan aku dijadikan Allah. Tiba-tiba aku memikirkan siapa jadikan Allah. Kata Rasulullah, Nabi pesan ke sahabat ni, kamu bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan kamu ludah di sebelah kirimu. Kemudian kamu menyebut amantu billah. Apa maksudnya? Kerana yang mengganggu kamu itu setan. Dia nak merosakkan keyakinan kamu kepada Tuhan. Kamu minta berlindung pada Allah, kamu ludah ke kiri. Tapi walaupun hadis tu kata ludah kiri, tapi tengok keadaan lah. Jangan kawan kita duduk sebelah elok tengah tulis nota, melekat atas kitab. Asal sungguh. Itu jadi cerita lain lagi, tumbuk belakang. Kalau ada orang ataupun tempat tu tak boleh nak ludah, kita buat isyarat saja, kata guru kami. Gitu. Jangan keluar sungguh, bunyi saja sebagai isyarat kita meludah atas setan. Sebelah kiri itulah. Tapi bukan kawan kita. Jadi kawan kita ni setan, dia duduk sebelah kiri. Kan setan yang duduk celah itulah. Kan? Itu. Lepas tu sebut amantu billah. Makna amantu billah artinya cukup aku beriman kepada Allah. Maknanya jangan kamu fikir lebih-lebih. Takat tu sudah. Jangan fikir terlampau dalam. Kerana kata Tok Guru Siddiq otak kita ni dia macam penimbang. Tak semua penimbang boleh timbang semua benda. Benar? Cuba kita tengok kedai emas. Nak pergi kedai emas. Penimbang kedai emas kecil je. Dia boleh timbang takat gram-gram aja. Nak? Satu lagi timbang kedai runcit. Dia besar sikit. Dia boleh timbang kilo-kilo. Ada lagi timbang lagi besar, timbang lori sawit lagi besar. Jadi ikut benda lah yang dia nak timbang. Tiba-tiba kita nak timbang sawit pakai penimbang kedai emas. Jadi macam mana? Tak payah kata penimbang tu dengan kedai-kedai emas tu pecah, bawa masuk lori dalam. Mana boleh timbang. Macam tu kat otak kita. Kita boleh timbang takat benda yang kita boleh timbang. Apa timbang? Kehidupan kita, benda yang nampak depan mata kita, duit ringgit kita orang cakap apa, menimbang-nimbang. Ini untuk guna beli ni. Takat tu lah yang benda-benda kita boleh fikir. Tapi nak fikir benda yang di luar jangkauan akal kita, tak boleh fikir. Paksa gak fikir, pecah penimbang. Paksa gak fikir, pecah otak ni. Bukan pecah otak tu, kepala pecah. Tak. Jadilah sewil. Jadilah sewil gila. Jadi polis trafik tak ada tauliah. Tak boleh trafik tak ada tauliah. Bukan polis trafik sungguh. Dia duduk tengah jalan tu buat. Orang tak peduli dia, orang tak kisah. Dia suruh berhenti orang jalan. Tapi dia duduk jaga jalan gitu. Baju tak pakai, slipper kat telinga. Jadi gitulah. Sebab apa? Sebab dia timbang benda yang tak boleh timbang. Akhirnya jadi gila. Tak mau. Jadi madai lah. Kita pegang Allah. Allah jadikan kita. Allah itu bukan urusanku, itu Allah. Siapa aku untuk bicara tentang dia lebih-lebih? Aku pun tak kenal. Tak kata nak kenal Allah, nak kenal diri sendiri pun tak kenal sangat. Betul tak? Kita kenal ke diri kita sangat? Kenal diri kita sangat?
berapa helai rambut atas kepala kita? Kita tahu? Tak tahu. Padahal dari kecil sampai besar itulah rambut kita atas kepala ni. Tak tahu. Kalau botak tak acil lah yang ada rambut. Tak pernah kita kira selai-selai. 1, 2, 3. Nah, seminggu tak habis kira lagi. Darah hidung-hidung kira gitu. Tak jadi. Nah, batang gigi tak adalah banyak mana dalam mulut, tapi kita pernah kira batang gigi tu duduk depan cermin, dia ada. Tak ada koja orang panggil. Lain lah kalau tak ada gigi. Tu tak ada. Memanglah dia boleh kira ada 2 batang depan ni. Memang boleh kira. Kena ada yang penuh tak boleh kira. Misai depan hidung tak boleh kira. Bulu roma kat tangan ni mana boleh kira. Padahal tu diri kita tu. Diri kita pun kita tak kenal sangat, apatah lagi diri Tuhan. Jadi madai apa yang diajar oleh Allah dalam Quran, apa yang diajar oleh Nabi dalam hadis, dan apa yang telah diterangkan oleh ulama dalam membahas Quran dan hadis tu, takat tu dia lah ilmu kita. Tak payah lebih ya. Lepas tu apa-apa pun dia ada takat, tak boleh lebih. Tak boleh lebih walaupun benda tu mengaji agama. Lebih dia jadi sasau. Elok-elok betul tak jadi tak betul. Lepas tu kadang-kadang yang jadi ajaran sesat ni bukan tak mengaji tapi terlebih. Tu yang jadi melampau-lampau. Dia mengaji tentang Tuhan, lah kali dia rasa dia Tuhan. Itu jadi masalah. Orang suruh mengaji je, bukan sampai rasa diri tu Tuhan. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Allah Ta'ala berkehendak kepada tempat berdiri. Jadi maksudnya sini, tugas kita faham qiyamuhu ta'ala binafsihi ini tujuannya untuk menafikan, tolak, untuk tolak bahawa Allah itu berkehendak kepada tempat berdiri. Kita tolak siapa-siapa yang mengatakan Allah memerlukan tempat berdiri. Kalau kita kata Allah memerlukan tempat berdiri, bermakna Allah itu sifat. Kerana hanya sifat yang memerlukan tempat berdiri. Yang tak memerlukan tempat berdiri itu namanya zat. Maka Allah bukan sifat, tapi Allah adalah zat. Begitu. Dan kepada yang menjadikan dia, dan juga kita tolak bahawa Allah tak memerlukan siapa yang menjadikan dia. Kita tolak. Tegas ni maknanya tahqiq lah, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh Allah Ta'ala itu terkaya. Ni makna satu lagi perkataan dalam ilmu tauhid yang kita kena faham. Perkataan terkaya, kaya tu bukan maksud duit banyak, tapi makna kaya ialah tak memerlukan apa-apa. Lepas tu kita sebut sini kita orang kaya, sebenarnya tak kaya lagi. Kalau betul mu kaya, mu tak perlukan apa-apa, tu baru kaya. Selagi mana kamu perlukan sesuatu, miskin lagi lah kamu tu. Beli kereta mahal-mahal, lah kali tak reti bawa, suruh driver bawa. Dah kaya ke miskin? Miskin lagi, perlukan orang lain. Kalau kawan tu sakit, dah tak boleh keluar dah. Driver aku sakit dah, tak boleh keluar. Susah tak dia? Susah lagi. Orang kalau betul-betul senang, tak ada yang susah bagi dia. Semua dia boleh buat sendiri. Dia tak memerlukan orang lain untuk tolong dia. Dia buat sendiri semua. Buka lah kilang, urus sendiri. Dia lah bos, dia manager, dia lah operator sampai ke bawah. Tukang sapu sampah pun dia juga. Buat semua. Boleh? Tak boleh. Ya betul dia CEO, tapi dia perlukan nak pekerja bawah dia? Perlu. Siapa nak kendali mesin? Siapa nak buat kerja ni, dah. Maknanya masih lagi dia lemah. Allah tak. Allah urus kita semua ni, semua Allah buat. Bayangkan berapa juta bilion tadi pun tak tahu manusia atas muka bumi. Serentak siang dan malam, sini ada makan, sini ada makan, sana ada makan, semua ada rezeki. Siapa urus tu? Allah saja. Tak ada Allah minta tolong yang lain tak. Lepas tu satu hari Nabi Sulaiman alaihissalam minta izin pada Allah. Ya Allah, boleh tak aku nak bagi rezeki kepada makhluk-makhluk? Dia nak ambil urusan rezeki tu, dia nak try buat. Allah kata kamu takkan mampu. Tak apalah, nak cuba. Bukanlah maksud sini Nabi melawan Tuhan, tak. Tapi sebagai ibrah, jadi pengajaran kepada kita nampak kehebatan Allah. Jadi cubalah. Nabi Sulaiman pun panggil lah makhluk-makhluk yang di laut. Ikan-ikan, Nabi Sulaiman bagi makan. Lama-lama binatang di laut komplain sebab banyak sangat. Ikan paus kata, asyik ikan kembung je makan, dah aku bila nak makan? Ikan kembung saja pun banyak. Aku ni bila ni? Ikan bilih pun komplain, dah aku lagi banyak ikan bilih.
Ikan sardin komplain, semua habis ikan komplain. Itu baru ikan. Yang kat darat pula komplain, gajah. Asyik geng laut je makan dah, kami ni, kami darat ni tak makan lagi. Gajah tak makan, zirapah tak makan lagi. Itu yang darat, yang atas udara, burung pula bising. Tak payah kata, hang darat, kami yang terbang ke atas ni pun tak makan lagi ni. Mana bila nak makan ni? Lah kali Nabi Sulaiman surrender, angkat tangan. Nabi Sulaiman kata, aku tak mampu wahai Tuhan. Hebatnya engkau wahai Tuhan. Dengan hanya engkau sahaja boleh mengurus berapa juta bilion, tak tahu makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit, semua Allah urus semua. Tak payah kata kita manusia, binatang-binatang semut-semut di jalan. Tuan-tuan cuba tengok. Sebab itulah kita jangan jadi lebih bodoh daripada binatang. Burung dia ada GPS Titik-titik mana cacing. Turn right, dia pun turn right. Tak ada. Tahu tak? Tak ada GPS ni. Tak ada wazir tu, tak ada. Abang wazir tak ada. Tapi dia tahu keluar pagi, keluar daripada sarang, dia tahu mana ada cacing dalam tanah. Petang pasti confirm dia bawa balik cacing. Dalam hadis Nabi sebut gitu. Burung tu keluar pagi, petangnya bawa balik cacing. Padahal otak dia kecil sangat banding otak kita. Kepala burung besar ni. Kalau kepala besar ni, otak besar ni. Takkan kepala besar ni otak besar ni. Nah, kepala besar ni, otak besar ni. Kita kepala besar ni, otak lebih kecil pada burung. Bodoh. Tahu tak? Nanti nak makan apa? Ngaji pondok, ngaji tafi, nak makan apa? Ambil burung tu hentak atas kepala ni. Burung pun yakin dengan rezeki Allah. Hang. Nah, tapi dia bela burung. Duk main kat sangkar. Burung balik-balik bodoh. Nah, nak kata jangan jadi lebih bodoh pada binatang. Allah bagi kita akal. Kan? Suruh kita fikir, yakin pada Allah. Binatang boleh yakin. Gitu. Jadi itu semua Allah urus. Tak perlu kita risaulah. Terkaya. Jadi bila sebut Allah Ta'ala itu terkaya, mana Allah tak memerlukan apa-apa pun. Itu maksud dia, Allah tak perlukan apa-apa pun. Dan kalau Allah tak perlukan apa-apa pun, kenapa Allah cipta kita? Soalan kan tak? Kalau Allah tak perlukan kita, dan kenapa Allah buat kita? Soalan. Jawapannya di dalam ni. Dan tiada berhajat kepada sesuatu. Tengok, Allah tak memerlukan sesuatu apa pun, tak perlukan apa-apa. Sama ada pada perbuatannya, apa yang dia buat. Allah tak memerlukan apa yang dia buat. Kita memerlukan apa kita buat. Apa kita buat? Kita buat rumah. Kenapa kita buat rumah? Sebab kita nak duduk. Kita perlukan rumah, kalau dah nak tidur mana? Kita buat pengajian. Kenapa buat pengajian? Sebab kita jahil. Kita tak tahu. Bila kita jahil, mati esok susah kita. Malaikat tanya, macam mana nak lepas jawab? Masuk neraka, susah pula kita. Sebab tu kita buat pengajian. Jadi maksudnya, perbuatan yang kita buat, kita nak ambil faedah atas perbuatan kita buat. Kita buat tu kita nak dapatkan hasil. Apa yang kita buat. Adapun perbuatan Allah, Allah tak berhajat atas hasilnya. Saya nak tanya, Allah suruh kita semayang, Allah perlukan ke semayang kita? Siapa yang perlukan semayang tu? Kita ni. Kita semayang, kita yang dapat pahala. Adakah dengan kita semayang Allah dapat pahala? Bila pula Allah memerlukan pahala? Itu. Itu maksud Allah terkaya. Allah tak perlukan apa-apa. Ibarat contoh, satu toke besar, dia buka syarikat, tapi untung syarikat dia tak ambil 1 sen pun. Sebab dia terkaya. Jadi dia buka syarikat saja, sukati dia. Nah, tapi orang ramai hari ni buat syarikat besar-besar, dia ambil untung ambil untung banyak pula tu. Yang bahagian pekerja bawah nyekek je sikit dapat. Tapi yang teruk kerja yang bawah tu. Ni semua bohong. Allah Ta'ala hebat. Kan? Kita buat, kita dapat. Allah tak ambil apa-apa. Jadi kalau tak buat ibadat, siapa yang rugi sebenarnya? Sendiri-sendirilah rugi. Allah tak rugi. Mu tak nak sujud pada aku, mu tak nak semayang, aku tak heran sikit. Tadi sebelum pergi sini ada satu video kawan hantar dalam WhatsApp. Saya tak pasti orang tu di mana, di Malaysia atau di Indonesia, saya tak pasti. Tapi dia seorang perempuan. Dia buat satu video, dia hinanya dia hinanya niat semayang. Dia ejek-ejek niat semayang. Dia kata usolli, dia bacalah rakaatin lillahi ta'ala, dia gelak dengan kawan dia. Lepas tu video kedua, orang tunjuk dia sakit sampai tak boleh berjalan.
Sebab apa? Itulah azab akibat menghina Tuhan. Main-main kamu nak cabar Tuhan, cabar apilah. Sebab tu peristiwa sebelum lahirnya Rasulullah, Allah tunjukkan kekuasaan dia. Kota Kaabah diserang oleh tentera Abraha. Tak ada siapa pertahankan Kaabah waktu tu kerana takut tengok gajah begitu besar. Penduduk Mekah lari habis, lari belakang bukit. Tapi Allah punya kuasa. Allah sendiri akan mempertahankan apa saja nak kehendak dia. Allah hantarkan burung kecil saja. Allah nak tunjuk kekuasaan dia, tak perlu hantar jet pejuang besar-besar. Burung kecil dengan bawa batu yang kecil. Kata ulama, batu tu kecil je, bukan besar. Sebab kaki burung bukan besar, kecil je. Tapi walau kecil, hancur tak hancur. Nah, dalam ayat Quran kata macam ulat makan daun, kena batu ni meleret merebak, rosak habis daging-daging semua, hancur berkecai. Sama macam Covid. Allah nak bagi kita susah kerana kita banyak melawan hukum Allah. Allah hantar satu makhluknya yang sampai kita tak boleh tengok dengan mata kepala kita sendiri. Nah, tengok bawah mikroskop pun nampak tak nampak gitu ya. Sampai kita tak tahu dia hadir tak hadir, dia ada tak ada. Itu namanya corona. Nah, COVID-19 ni, walaupun yang menamakan tu manusia, hakikat tu makhluk Tuhan. Makhluk yang Allah hantar pada manusia hari ni, sehingga kan tak boleh nak buat apa. Kepakaran sains tak boleh buat apa. Teknologi sekarang, teknologi di hospital bukan lekeh-lekeh punya teknologi, bukan zaman dulu. Sistem laser lah, apalah, canggih-canggih. Dah boleh detect. Tak boleh detect. No, yang scan tik-tik, bukan scan COVID, scan suhu. Lain lah kita scan klik, COVID dia tulis, pergi balik. Dah. Nah, scan suhu. Suhu belum tentu ke. Ada orang kata suhu normal tapi kena ke COVID. Tak ada pun. Itu hebatnya Allah Ta'ala. Dah, cabar lagi Allah. Tak tahu nak kata. Buat pula pesta di Arab Saudi, konsert besar-besaran. Cabarlah Tuhan, cabar. Tapi itulah, kalau kita hanya geleng kepala saja, teruk. Kita kata itu. Masalahnya, bila azab Allah turun, kita kena tak kena? Kena tak? Kita yang geleng kepala pun kena juga. Walaupun kita tak buat benda maksiat tu. Kita datang semayang masjid elok. Tapi bila datang COVID, masjid tutup, kita juga yang kena juga. Jadi maksudnya apa? Sebab tu kita tak boleh diam. Kita kena buat kerja. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerana bila azab Allah turun, orang yang taat pun akan terkena azabnya. Maka sebab tu tak boleh diam. Kita kena jelaskan benda yang betul-betul, benda yang salah-salah, tak kira siapa pun dia di hadapan kita. Nak? Kena tegurlah, kena cakaplah. Setakat mana kita mampu, macam Nabi dalam hadis lah, Nabi kata man ra'a minkum munkara, yang pertama falyughayyiru biyadihi. Tu kita kalau ada kuasa dengan tangan tu makna kuasa. Ada kuasa, gunakan kuasa kita. Saya ada jumpa satu klinik ni, doktor dia selalu dia tegas. Dia tengok staf dia dah semayang belum, dia tegur. Padahal staf dia bukan anak dia, pekerja dia. Kalau kamu nak kerja sini semayang, tak nak semayang, get out. Aku tak nak tanggung pekerja aku yang tak semayang. Dia tegas. Gunakan kuasa lah. Setakat mana kuasa yang kita ada. Nak? Yang kalau tak ada kuasa, kita tak mampu nak kuasa atas dia. Sebab tak ada kena-mengena dengan kita. Gunakan lisan pula, cakap. Macam ni lah. Saya tak ada kuasa di sekolah kidah ni. Jadi saya gunakan lisan untuk cakap. Tegur apa yang betul, apa yang salah, kita cakap. Kalau lisan pun kita tak mampu nak cakap. Kalau cakap, mudarat kat kita balik. Paling last, kita pakai fabiqalbihi. Sebab tu Nabi kata wadzalika anaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Kita kena buat kerja. Kalau kita diamkan saja, jawablah di depan Allah Ta'ala esok. Langsung kita tak ada buat apa-apa tindakan untuk selamatkan keadaan agama di atas muka bumi. Betullah bila Nabi Ibrahim dibakar di dalam api, datang satu burung kecil. Ada setengah kata burung pipit macam tu. Burung kecil je, paruhnya pun kecil je. Dia cedok air, dia tuang. Dia cedok air, dia tuang. Burung yang ada burung besar sikit macam burung helang ni komplain. Hang buat apa? Pek oi. Paruh hang dah lah kecil. Hang tuang air atas api, mana kan padam, dia kata. Betul, logiknya memang tidak padam. Logiknya. Maka apa jawab burung tu sebut? Burung tu kata, betul. Nak bagi padam tak bagi padam, itu bukan urusanku. Itu urusan Tuhanku. Tapi sekurang-kurangnya, esok kalau Allah tanya kepadaku, saat Nabiku dibakar di dalam api, apa yang kamu buat? Aku ada jawapan.
aku tetap cedok air wahai Tuhan, walaupun aku tahu air ni mungkin tak dapat memadamkan api itu, tapi aku tunjukkan kesungguhanku untuk menyelamatkan nabimu. Adik, Allah bukan nak tengok kita berjaya tak berjaya, Allah nak tengok kita bersungguh ke tak bersungguh. Tu saja. Betul Allah uji kita dengan kesusahan. Lepas tu jangan jawablah, payah Ustaz, nak lawan mereka payah. Payah tak payah tu soal nombor 2. Yang penting kita buat tak buat. Tu saja. Kita sungguh tak sungguh. Itu saja. Kan? Tapi bila kita nampak kejayaan tu atas usaha kita, tu yang kita nampak. Bila berjaya kerana aku. Bila tak berjaya, silap aku. Tak. Jaya ke tak berjaya Allah, bukan urusan kita. Urusan kita buat apa yang Allah perintah. Itu saja. Tu maksud dia. Baik. Tiada berhajat kepada suatu sama ada pada perbuatannya atau hukumannya. Hukum ni maksudnya perintah Allah lah. Apa yang Allah suruh tadi, Allah tak ambil faedah. Allah suruh kita semayang, Allah tak ambil faedah semayang. Faedah semayang tu untuk kita sendiri balik. Tetapi Tuhan menjadikan tiap-tiap suatu dan mengadakan undang-undang semuanya untuk faedah dan maslahah yang kembali kepada sekalian makhluk. Jadi kata Syekh, Allah buat perintah, Allah buat undang-undang, Allah buat hukum dan sebagainya, semuanya itu faedah dia, maslahah maknanya kebaikan, semuanya itu kembali kepada makhluk itu balik, tak ada kepada Allah pun. Dan ia menjadikan semata-mata, ini jawapan dia tadi. Bila orang tanya, dan kalau Allah tak perlukan kita, kenapa Allah cipta kita? Maka jawabnya, ia tu Allah menjadikan semata-mata kerana kelebihannya. Kerana kelebihan Allah. Allah nak tunjuk dia tu berkuasa, Allah buat lah. Aku cipta makhluk kerana aku nak tunjuk betapa kuasanya aku atas makhluk. Allah nak tunjuk dia berkuasa. Lepas tu kita hidup atas muka bumi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah kepada aku. Kata Ibnu Abbas dalam kitab tafsir, maksud ya'budun itu ialah ya'rifu. Maknanya makna ayat ini, taklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka mengenal siapa aku. Mengenal hebatnya Allah, berkuasanya Allah. Jangan cabar Allah, jangan main-main dengan Allah. Kenal. Makhluk yang kenal akan tunduk pada Allah sebab dia kenal hebatnya Allah, berkuasanya Allah. Tak boleh buat main-main. Makhluk yang tak kenal langgar Tuhan sesuka hati. Lepas tu Tuan Husin Kedah dalam kitab dia, dalam kitab Bidayatul Talibin, dia kata kadang-kadang manusia ni sampai iblis pun segan nak mengaku kawan. Setan pun segan nak mengaku dia tu kawan dia. Manusia ni. Sebab apa? Lebih jahat daripada setan. Jahat-jahat setan mengaku Allah tu Tuhan. Baca dalam suratul Hijri ayat 39 dan 40. Dialog antara iblis dengan Allah. Allah laknat iblis keluar, dibuang ke bumi. Iblis jawab apa kepada Allah? Qala, iblis berkata, Rabbi, dia panggil Rabbi, wahai Tuhanku, bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ardi. Kerana engkau telah menjadikan aku tersesat, maka aku berjanji kepadamu akan aku perelokkan segala jenis maksiat di atas muka bumi. Pada ayat 40 kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hambamu yang dalam hatinya ada keikhlasan, yang itu aku tak boleh pedaya. Nak ceritanya dalam ayat tu iblis cakap dengan Allah, Rabbi, dia kata, wahai Tuhanku. Dia ngaku Allah Tuhan, tapi manusia. Lepas tu iblis kata, lagi iblis lah, dia kata, ini lagi setan kan? Ingat aku dah setan, dia setan lagi. Ada tak? Tu jahat tau. Tu macam Fir'aun mengaku Tuhan. Jahat. Itulah tak ada. Sebab tu dosa paling besar ialah dosa syirik kepada Allah. Dosa lain semua Allah boleh ampun. Minum arak 2 trailer minum. Memang mabuk terus lah, tapi taubat Allah terima. Tapi kalau syirik, Allah tak terima, melainkan kamu kena kembali mengucap 2 kalimah syahadah. Berat syirik ni. Betul, hati-hati.
Gitu. Dan lagi dia kata Allah cipta kita semua ni, Allah buat makhluk ni, Allah tak memerlukan makhluk. Dan kenapa Allah buat? Belas kasihannya, kerana Allah kasih. Tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau Allah tak cipta kita, kita rasa tak nikmat dunia yang kita kecap hari ni? Kita lepas ni, katalah kita makan nasi. Kalau Allah tak cipta kita, kita rasa tak sedapnya makan nasi tu? Nak? Itu baru nikmat dunia, nikmat syurga nanti. Kalau Allah tak cipta kita, kita dapat tak nikmat syurga tu nanti? Dapat. Itulah hikmah Allah jadikan kita, kerana Allah kasih kat kita. Allah nak rasa kita merasai nikmat-nikmat yang dia juga yang cipta. Tu hebatnya Allah Ta'ala. Ada. Syukurlah pada Allah Ta'ala. Bukan sekali-kali kerana berhajat kepada faedah. Tak sama sekali Allah cipta segala-gala ni kerana Allah nak ambil faedah daripada ni. Tidak. Allah tak memerlukan apa-apa dan Allah tak memerlukan faedah apa-apa pun. Allah buat semata-mata kerana kesukaannya, kerana belas kasihannya pada kita, kerana nak tunjukkan kekuasaannya, nak tunjukkan hebatnya dia. Macam saya sebut tadilah, tiba-tiba ada satu orang tokek buka syarikat, dia tak ambil 1 sen pun untung tu. Semua keuntungan syarikat dia bagi kat pekerja bawah ni. Dia tak ambil 1 pun. Sebab apa? Sebab dialah yang kaya sebenarnya. Tapi ada ke orang macam tu atas muka bumi? Tak ada. Kerana semua orang tak kaya pun. Yang kaya Allah. Kerana Allah cipta semua ni, tapi Allah tak ambil 1 pun kelebihan atau nikmat ni kepada diri dia. Dia tak memerlukan apa-apa, kerana dialah yang maha kaya. Boleh faham? Jadi itu antara penerangan bagi perkataan qiyamuhu ta'ala binafsi. Tapi tak habis lagi, ada perenggan lain lagi. Panjang huraian Tok Syekh kita ni dalam kitab Risalatul Tauhid ni. Kita takat tu dululah. Sementara tu sebelum kita tutup majlis sikit lagi, boleh nak? Kita nak baca sikit Minhajul Abidin. Kita sambung sikit Minhajul Abidin. Kalau kitab Rumi macam saya ni, yang ini kita berhenti di muka surat 7 selepas hadis Nabi. Hadis Nabi ni kita ingat balik. Sebelum ni sahabat tanya Nabi, apa tanda cahaya nikmat Allah, cahaya Islam, cahaya rasa lazatnya bertuhankan Allah, rasa sonoknya agama ni, apa tanda cahaya tu dah mula masuk dalam diri kita? Nabi kata, nikmat tajafi an daril ghurur wal inabah ila daril khulud wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulih. Apa maksud dia? Tanda cahaya tu, cahaya agama, cahaya akhirat dah mula masuk dalam hati kita. Tandanya kamu mula menjauhkan dirimu daripada negeri yang banyak tipu daya. Mana negeri banyak tipu daya? Dunia. Tandanya yang pertama, bila cahaya agama dah masuk dalam hatimu, kamu mula menjauhkan diri daripada dunia. Maksud menjauhkan diri daripada dunia, tidak lagi gemar kepada dunia. Kan? Orang beli kereta baru mahal ke apa, dia tak kisah. Alah, tak ada apa. Dia tak terliur di hati dia. Orang renovate dapur bagi besar, dia tak terliur. Apa yang ada ni cukuplah bagi dia kata. Orang lain semua sibuk nak pindah kat bandar, kita pindah dalam hutan ni, duduk kat pondok, duduk dengan ustaz nak ngaji agama. Tu tanda-tanda lah tu. Cahaya dah masuk. Lepas tu jangan keluar. Jangan keluar. Melainkan ada urusan ni sampai tak boleh keluar. Duduk dalam ni. Ustaz kata jangan keluar. Padahal rumah terbakar dah. Jangan keluar ustaz kata. Tu bodoh. Keluarlah. Nak ceritanya, duduk dalam aliran ni teruskan. InsyaAllah. Moga-moga mana tahu mati tengah mengaji. Berkat. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, bila kamu mula menjauhkan pada dunia, mula pula hatimu akan mula mendekati akhirat. Tiba-tiba hati ni dulu tak apa sonok nak dengar kuliah, tapi cari pula. Pas seorang ustaz dia nak dengar kuliah, dia jadi gemar pula. Dulu tak rajin sembahyang sunat, tapi dah mula sonok sembahyang sunat. Dulu tak rajin mana baca Quran, ponis muka, pas muka. Tak, bukan setakat nak baca, nak hafal pula. Aku nak hafal pula. Dia jadi bertambah-tambah kesukaan dia terhadap akhirat tu. Tu mula cahaya agama dah mula masuk dalam hati. Beruntunglah orang ni. Dan yang ketiga tandanya kata Nabi,
dia dah mula memikirkan soal kematiannya. Dia termenung dekat depan pintu rumah. Kalau aku mati macam mana? Bukan macam mana tanah kat kampung kan, tapi macam mana aku nak hadap dalam kubur tu. Bila dia dah mula fikir benda-benda ni, itu antara tanda-tanda, kata Nabi, cahaya agama dah mula masuk di dalam hatimu. Maka kamu adalah antara orang yang beruntung. Allah dah bagi. Tak semua orang dapat benda ni. Ada. Ada orang tua umur 90 lebih dah, tak nampak lagi mati dia. Dia sibuk nak tanding lagi, nak jadi Perdana Menteri. Tak tahu siapalah. Ada kan kena report lagi. Maka melintas. Kata ni dalam kitab kita ni. Maka melintas. Maksudnya sini lalu dalam hatinya, dengan hati hamba pertama-tama tiap-tiap suatu, maka berkata ia bahawasanya aku mendapat akan diriku diberi nikmat atasku. Orang yang dah mula cahaya agama masuk dalam hati dia, apa saja yang terlintas di hati dia, dia fikir Allah dulu. Apa-apa sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Aku nak beli rumah. Kalau beli rumah, aku nak beli ni yang dekat dengan masjid lah, supaya aku senang nak pergi rumah Allah. Didahulukan Allah. Tapi masa cahaya ni tak masuk lagi, dulu-dululah kita zaman larak, bila nak beli rumah kita fikir apa? Rumah ni biar dekat dengan bandar, biar dekat dengan pekan, senang nak beli barang. Tu tak masuk lagi tu. Dunia lagi tu dalam hati tu. Tapi bila orang dah masuk cahaya ni, dia tak kisah pasal nak beli barang jauh sikit, tak apa. Jangan jauh dengan rumah Allah ni. Takut-takut nak mula-mula rumahnya jauh, nanti dengan hati-hati pun jauh. Dia gitu. Apa-apa sikit dia fikir Allah, sikit-sikit fikir Allah. Allah suka tak kalau aku buat macam ni? Semua dia Allah, Allah, Allah. Itu dah mula hati dia tu kasih pada Allah. Maka berkata ia bahawasanya aku mendapat akan diriku diberi nikmat. Jadi apa saja yang dia dapat semuanya nikmat. Sampai ke tahap walaupun zahirnya nampak macam bala pun dipandang nikmat. Macam seorang lelaki yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia ni Allah uji dia kena penyakit sopak. Tahu sopak? Penyakit sopak ni putih-putih, tompok-tompok. Penyakit dia pula semua tempat daripada kepala sampai kaki tompok-tompok putih. Sebabkan sopak begitu, tak ramai orang nak berkawan dengan dia. Akhirnya dia bawa mak dia pergi mengerjakan haji. Sampai di depan Kaabah, di depan Multazam. Multazam ni tempat mustajab doa. Kalau siapa dapat pergi sana, pergilah cari Multazam ni. Multazam ni antara batu Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah depan dia. Itu panggil Multazam. Duduk depan tu doa, itu tempat mustajab. Doa kata ulama, doa yang tak ada hijab. Kita doa terus sampai pada Allah. Jadi Wais dengan mak dia doa depan tu. Habis doa, mak dia tanya, Wais, kamu doa apa? Kata Wais, aku doa mak masuk dalam syurga. Mak dia pun tanya, dah kenapa kamu tak doa kamu masuk syurga? Lah, kan Nabi kata dah, mak dalam syurga boleh minta apa saja. Bila mak dah masuk syurga, mak mintalah saya masuk syurga. Oh, baiknya anak. Nak didahulukan mak dia kali kita? Apalah, aku masuk dulu tak apa, mak aku nanti lah. Dia nak mak dia gilu. Tu mak mintalah saya. Mak dia kata bagus. Tapi ni kamu mintalah pada Allah, biar Allah hilang penyakit sopak kamu ni. Aku kesian tengok kamu. Dengan sebab penyakit sopak ni ramai orang tak nak kawan dengan kamu. Sebab penyakit sopak ni pula berjangkit. Macam zaman kita ni Covid lah. Katalah orang kena Covid, siapa nak kawan? Jiran sebelah buat tak peduli. Takut berjangkit. Macam tu. Tak ada ramai orang tak nak kawan dengan dia. Lah kali dia kata, tak payahlah mak, sebab ini kurniaan Allah. Allah bagi kat saya. Tanda ianya istimewa, tak semua orang dapat. Allah bagi kat saya je, orang lain tak dapat. Itu tandanya saya ni istimewa. Allah bagi kat saya. Dia pandang itu, padahal tu penyakit, tapi dia tak pandang penyakit, dia pandang nikmat. Dahsyat. Ini iman yang sangat tinggi. Bila ni dalam hati dah masuk cahaya agama, cahaya Allah dah masuk, semuanya pada Allah semua dia nampak baik. Mak dia pun berkerah lah. Kalau kamu tak doa, Wais, kamu ni jadi anak derhaka. Kamu tak dengar cakap mak. Dia pantang lah kalau dengar anak derhaka. Mak jangan cakap macam tu. Baik-baik saya doa mak, saya doa. Dia pun doa.
Dia kata, ya Allah, hilangkanlah penyakit sopakku, tapi jangan hilang semua. Yang hujung tu dia slow, jangan hilang semua. Maka Allah makbul, sopak dia semua hilang, melainkan tumpuk di belakang tengkuk. Lepas tu bila Nabi bagi tahu ke sahabat Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, selepas kewafatanku, kamu cari seorang lelaki daripada Yaman, dia akan datang ke Mekah, namanya Uwais Al-Qarni. Penduduk bumi semua tak kenal dia, tapi penduduk langit semua menyebut-nyebut namanya. Dia sangat popular di atas sana, kan? Makhluk malaikat-malaikat semua kagum dengan dia. Lepas tu kata Sayyidina Ali, macam mana kami nak kenal dia? Kata Rasulullah, kamu tengok di belakang tengkuknya ada tumpukan putih, itulah Uwais Al-Qarni. Nak ceritanya sini, walaupun Uwais Al-Qarni Allah uji dengan penyakit, dia tak nampak penyakit tu menyusahkan dia, tapi dia memandang dengan nikmat Allah, sehingga kan penyakit pun disangka ini nikmat daripada Allah. Betapa kasihnya dia kepada Allah. Begitulah juga seorang anak yang sangat sayang kepada mak dan ayah dia, kalau mak ayah dia marah pun, mak ayah dia rotan pun, dia pandang rotan tu dengan rotan kasih. Kerana mak aku sayang akulah, mak aku rotan aku. Begitulah sayangnya hamba ni pada Tuhan. Tuhan uji dia berat macam mana pun, dia tak nampak susah, tapi dia kata, Allah uji aku kerana Allah sayang kat aku. Alhamdulillah aku terpilih. Allah uji aku, itu tanda Allah sayang kat aku. Aku terpilih sebagai orang yang disayangi Allah. Berani kita cakap itu. Alik ni kan, katalah kita ada sakit jantung, kencing manis, ya Allah, terima kasih bagi aku kencing manis. Tak bagi kat orang lain. Nampak? Kita tak sampai makam. Berubat silakan berubat, tapi hati biar reda dengan segala ketetapan dan ketentuan Allah. Jangan sampai tak reda. Itulah nak masuk cahaya dalam hati ni bukan senang. Dia pandang semuanya nikmat, dengan berbagai-bagai nikmat. Semua dia nampak semuanya nikmat Allah. Tertunduk dia. Tertunduk dia, tak tahu nak kata macam ni. Ya Allah, banyaknya nikmat engkau beri kat aku. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Sesungguhnya nikmat Allah itu tidak terkira, tidak terhitung banyaknya. Seperti hidup, dia kata. Aku boleh hidup ni pun Allah mujur, Allah bagi aku hidup. Berapa ramai orang dah masuk roh, keluar-keluar perut mak mati. Mati budak. Kita dapat gak hidup sampai peringkat umur sekarang. Dapat lagi hidup. Ada di antara kawan-kawan kita dalam usia-usia begini, pergi dah. Kita masih lagi ada kesempatan masa untuk kita betulkan apa yang tak betul. Ni semua nikmat, pandang. Dan kuasa, kita ada kuasa, kita boleh berjalan, kita boleh urus satu-satu benda. Dan akal, kita ada akal. Ada orang gila, akal tak fungsi. Dan berkata, kita boleh cakap. Ada orang bisu, tak boleh bercakap. Dan sekalian perkara yang indah-indah, yang mulia, dan macam-macam perkara kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Dan jenis lazat, nak kita dapat rasa kelazatan-kelazatan. Nak makan suatu benda, rasa manis, rasa masam, ada lazatnya. Ada orang tak rasa apa dah. Ada orang tu lantar katil hospital, kaya, datuk, dalam bank entah berapa juta, 50 juta ada dalam bank. Tapi dah sakit, masuk katil hospital, doktor cucuk masuk kok wire air. Bila air masuk kok wire, rasa tak manis dia? Rasa sedap tak? Mana rasa sedap? Sebab nak sedap ni ditekak. Masuk kok sini nak sedap apa? Tak payah kata air kosong, buah air kok tak rasa. Dia datuk kan? Datin pun datang. Doktor bagi suami saya, suami I ni, I lah datuk kan? Doktor bagi suami I ni minum apa ni? Doktor kata ni air garam ni. Ini datuk mana boleh minum air garam? Buh kok lah kok. Gantung kat tepi tu, buh kok. Tapi masuk ke lengan, rasa tak kok kan? Rasa. Sebab apa? Nikmat Allah dah tarik. Allah dah tarik dah nikmat, walau dia banyak duit. Jadi jangan faham duit banyak tu nikmat. Belum tentu. Pak Gad hospital, yang datuk terlantar katil hospital kat bawah. Pak Gad hospital duduk bawah. Beli nasi 2 bungkus, dia makan seorang. Kencing sebaldi. Punya nikmat dia, khak makan. Tak ada sakit apa dia. Padahal duit bukan banyak sangat dia. Gaji berapa sen sangat dia. Sebulan ada lah 800, 900, 1000. Paling tinggi pun. Itu pun buat overtime, kerja lebih. Round lebih sikit, dapatlah lebih. Duduk je tidur dalam tu, kuranglah sikit. Nampak? Tapi makan nasi 2 bungkus. Datuk 50 juta dalam bank, air masuk ke lengan. Mana nikmat?
Ada apa nampak nikmat dengan kekayaan? Nikmat dengan rezeki daripada Allah, bukan dengan kekayaan. Ada orang duit apa tak ada, tapi nikmat keliling pinggang dia, macam-macam dia terasa nikmat dia, lazat dia. Dan barang yang dipalingkan daripadaku daripada bagai mudarat dan kebinasaan, dan perkara-perkara yang Allah selamatkan kita daripada mudarat dan kebinasaan. Pertama sekali, mudarat akidah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, Allah selamatkan kita tak terikut akidah yang sesat, akidah yang tak betul, agama yang tak betul. Kita nak cari ilmu agama, kalau Allah pilih jalan kita ni guru yang salah, sesat kita. Lepas tu saya kadang-kadang termenung. Kita ingat balik kehidupan kita yang dulu, banyak lara, banyak main, tapi tiba-tiba jadi macam ni. Nasib baik mujur Allah bagi aku guru yang betul. Jumpa Tok Guru Sidik no. Jumpa guru tak betul, agak-agak aku jadi apa sekarang? Atau semua dengan nikmat Allah. Tak? Saya dulu Ustaz Jafri ni, dia tu guru lah saya pergi kuliah dia. Dulu saya duduk bawah macam tuan-tuan, duduk dengar kuliah dia. Dan satu hari saya ingat, masa tu kuliah Syekh Zainul Asri, Ustaz Jafri ada sekali. Lepas tu Syekh Zainul Asri, dia orang dah bawa masukkan dalam bilik, tinggal Ustaz Jafri ada kat luar. Kami pakat salam dia. Lepas tu saya buka kain serban saya minta dililitkan serban atas kepala saya. Ustaz Jafri lilit atas. Masa tu dia tak kenal lah siapa saya, sebab kita pun bukan orang kenal pun masa tu. Dia lilit serban. Tapi saya ingat kenangan. Sampailah ke hari ni, siapa sangka saya dijemput mengajar di sekolah dia. Saya tak pernah sangka. Saya tak pernah terfikir ini jalan saya. Melainkan siapa yang tahu? Allah. Itulah diri kita. Apa yang kita tahu? Kita tak tahu apa-apa. Kita cuma buat kerja apa yang Allah perintah, insya-Allah ada kebaikan. Ni siapa sangka yang mulut sekarang ni mungkin duduk di bawah ni. Siapa tahu esok berforum dengan saya. Saya pun tak pernah sangka. Ustaz Yusaini Yahya Matin, Mahat Tafiq Imam Nawawi, masa saya mengaji di Unimap di Perlis tu, ikut malam-malam ikut kawan-kawan pergi kuliah dia dekat Matin. Ikutlah dengar kuliah dia. Siapa sangka hari tu dia jemput saya datang ke Matin, berforum dengan dia. Dia duduk sebelah saya. Saya kata dalam ceramah tu, saya kata Allah, berat nak cakap ni, sebab orang di sebelah saya ni guru saya. Dulu saya duduk bawah, sekarang saya duduk sebelah dia. Allah. Tu siapa sangka? Sebab tu kita buatlah setakat mana kemampuan yang kita buat. Carilah keredaan Allah. InsyaAllah bila cahaya dah mula masuk dalam hati, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesukaran. Semuanya nampak indah, walaupun zahirnya nampak pahit. Macam saya kena fitnah ni lah. Mula-mula terduduk juga, sebab bukan kita takut, cuma terkejut. Jadi macam ni aku ni. Tapi bila menong-menong balik, Alhamdulillah. Dan ramai-ramai Allah pilih aku difitnah oleh orang kafir. Dan musuh aku kafir. Lainlah kalau yang memusuhi aku ni ulama juga. Itu aku takutlah. Mana aku silap. Tapi kalau yang memusuhi aku ialah orang kafir yang bencikan Islam, insya-Allah jalanku betul. Kalau inilah jalanku untuk mendapat syurga Allah, kepahitannya aku telan. Ya gitu. Kalaulah ubat ni boleh sembuhkan kita, pahit ubat tu kita telan. Macam itulah dalam kehidupan ni. Susah kita tu akan terasa manis bila kita fikir hasil yang kita akan dapat. Insya-Allah. Itulah masuk usaha untuk dapat cahaya masuk dalam hati kita. Insya-Allah. Segalanya akan jadi indah. Tidak ada lagi yang susah, tidak ada lagi yang menyakitkan hati kita, kerana cahaya dah masuk. Indah saja kehidupan. Sampailah Allah memberikan kabar gembira kepada kita, dapat syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Mohon maaf lajak masa sikit. Apa-apa pun kita buat ni semuanya untuk mencari redha Allah. Lebih tak apalah bahagian akhirat. Moga-moga kita korbankan masa inilah menjadi modal besar untuk kita mendapat keredaan dan rahmat daripada Allah, sehingga Allah tempatkan kita dalam syurganya, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Dan macam biasa di luar sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah, pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakat-pakatlah membeli sambil niat menderma, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.